Mudahan pertemuan kita satu majlis ilmu, walaupun saya tak melihat tuan-tuan, ia tetap termasuk dalam hadis Nabi yang mana Nabi telah menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang maksud tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah untuk membaca ayatnya, mengkajinya, melainkan Allah beri kepada mereka ni rahmat, Allah turunkan kepada mereka ni sakinah, iaitu ketenangan, dan Allah memberi malaikat datang untuk mendoakan mereka. Malaikat datang bondong-bondong untuk mendoakan orang datang ke majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, Allah menyebut nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia, iaitu para malaikat. Kalaulah seseorang kita ni disebut namanya oleh orang yang berkuasa, pihak berkuasa, sultan lah contohnya, ataupun ahli politik, menteri lah contohnya, maka tentulah ia mempunyai pulangan tertentu kepada kita dari sudut keuntungan, dari sudut kebendaan, dari sudut dunia yang kita usahakan. Ini kan pula kalau kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memiliki langit dan bumi, tuan-tuan. Bukan langit dan bumi saja, segala-galanya di antara keduanya. Dan itu seorang ulama yang terkemuka di Mesir, namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ketika datang seorang pemimpin besar Mesir pada masa itu, yang menceritakan, bertanya kepadanya, "Tuan Guru, saya minat pada Tuan Guru. Tuan Guru nak tak kalau saya sampaikan kepada memanda Sultan, kepada Tuanku Sultan, apa saja hajat Tuanku, apa saja hajat Tuan Guru, saya akan sampaikan kepada Tuanku. Nanti Tuanku boleh beri kepada Tuan Guru apa yang Tuan Guru minta." Maka Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama hadis yang terkemuka, ulama sufi yang hebat ini, menundukkan kepalanya sejenak, kemudian memandang kepada Perdana Menteri tersebut dan berkata kepadanya, "Terima kasih Tuan atas tawaran diberikan. Untuk pengetahuan Tuan, saya tidak pernah minta kepada yang memiliki langit dan bumi apa-apa perkara yang datang kebaikan keduniaan untuk saya. Kalau kepadanya pun saya tak minta benda-benda yang sifat duniawi ini, apatah lagi kepada orang yang hanya memiliki satu juzuk daripada permukaan di atas muka bumi." Dan saya bercadang dalam kuliah pada kali ini, tuan-tuan, mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk menceritakan kepada tuan-tuan bagaimana layanan Nabi SAW kepada para sahabat yang hafazatul Quran dalam perang Uhud, bagaimana mereka didahulukan untuk dikebumikan, sedangkan daripada ramai yang terkorban itu, mereka yang menghafaz Al-Quran mendapat keutamaan keraian tertentu, tuan-tuan yang kasih dan rahmati Allah sekalian. Ya. Dan saya juga mencerita kepada tuan-tuan dalam kuliah pada kali ini, bagaimana pada zaman sahabat dahulu mereka merawat orang hanyalah dengan baca Al-Fatihah, sembuhlah orang itu, ketua yang kena sengat binatang itu. Dan disebut dalam Al-Mustadrak oleh Al-Imam Al-Hakim, kisah seorang merawat seorang berpenyakit gila. Dengan apa dia baca, tuan-tuan? Dengan Al-Quran, tuan-tuan. Kenapa Quran berkesan untuk mereka tapi tidak untuk kita? Itu sebabnya kuliah petang ni berinteraksi, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran sehingga Quran menjadi benar-benar satu pedoman, paduan dan senjata buat kita. Benarlah kata Badi'u Zaman Sa'id Nursi, seorang ulama besar Syekhul Islam dari kerajaan Islam Osmaniyah ketika jatuhnya kerajaan ini lebih kurang 20 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu. Badi'u Zaman Sa'id Nursi pernah berkata, kedudukan orang Islam pada hari ini seumpama seorang tentera yang lengkap bersenjata, segala-galanya ada, senapang ada, pisau ada, bag ada, bullet ada, semua ada. Tapi malangnya bila dia bertemu dengan musuh, dia tak tembak, dia yang kena tembak. Kenapa? Kerana dia tak kerti guna senjata yang ada di tangan dan juga di badannya itu. Dan begitu juga tafsiran dikemukakan oleh Badi'u Zaman Sa'id Nursi lagi dalam kitab beliau Rasailun Nur. Seumpama seorang yang sakit lalu bertemu dengan doktor, doktor pun prescribe kepadanya ubat. Ubat itu mesti makan. Macam kita dapat kampit ubat lah, apa dipanggil bekas kecil plastik kan, tulis pagi makan, petang makan, ni makan bila sakit, bagi kita 3 kampit ubat. Pesakit tersebut bawa pulang ubat itu, malangnya waktu berlalu dia tidak makan ubat itu, dia hanya baca jadi kampit, makan pagi, makan petang, makan malam, 2 biji kalau sakit, makan kalau pening, itu saja dibaca, amalnya tidak. Demikianlah tamsilan mereka yang ada di kalangan umat Islam yang begitu malang sekali. Dia mempelajari Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Dia melagukan Quran. Kalau Quran itu dipertandingkan, dia boleh menang bacaan, tajwidnya, mengatasi orang Arab, tapi malang sekali dia tak reti apa yang terdapat dalam Quran. Dia tak mengamalkan apa dalam Quran kerana dia tidak faham. Maka inilah dia kelemahan berlaku di sudut pengamalan Al-Quran dalam sebahagian daripada masyarakat. Bukan semuanya. Kita rasa bangga kadang-kadang kita melihat anak-anak kecil menghafaz Quran kulit ke kulit, tanya muka surat mana pun dia boleh ingat. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Inilah yang masuk dalam ayat Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata mandang, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Maka landasan yang kita nak bina ni, tuan-tuan, landasan yang kukuh dan konkret,
seumpama sebuah highway yang tidak memiliki tol menuju membawa kita kepada keridaan Allah, mencari keridaan Allah ni di mana saja berada, maka antaranya dengan baca Al-Quran Karim. Sebab itu kalau kita lihat jaminan Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, bila Nabi SAW sabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syaqun wa yatata'u fihi falahu ajrani. Seorang yang baca Quran dengan penuh kemahiran dan tajwid dan memahami Al-Quran dengan baik, di akhirat nanti dia akan dihimpunkan bersama dengan malaikat-malaikat yang tinggi kedudukannya. Sebaliknya, seorang yang baca Quran dengan kepayahan, dia baca dengan tergagap, mungkin bahasanya sebut sin pun tak boleh sebut, shin tak boleh sebut, sad tak boleh sebut, zai susah nak sebut, tapi orang ini berusaha untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka dia akan mendapat 2 pahala di sisi Allah. Dalam satu hadis lain di Tirmizi, Nabi telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi amshi amsalha. Siapa yang baca Al-Quran, satu huruf daripadanya dia mendapat satu kebajikan. Satu kebajikan itu mengandungi 10 pahala. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu harf, tapi alif itu satu harf, lam satu harf, mim satu harf. Maknanya pada alif lam mim pun sudah 30 kebajikan sekurang-kurangnya. 30 kebajikan. Kalau kita nak kata kebajikan itu keberkatan, kekayaan akhirat. Kita kadang-kadang dalam hidup dunia ni kita berlumba-lumba melihat orang pakai kereta mewah, kita nak pakai, tak salah tuan-tuan, asal jalannya lurus, jalannya halal. Kita melihat orang rumahnya besar, kita pun nak ikut, tak salah. Kita melihat pakaian orang anggun hebat, handbagnya, tali pinggangnya, kasutnya, apa sajalah pada zaman yang pada hari ini manusia mempamerkan apa yang dia ada, maka kita pun rasa terikut nak buat. Tak ada masalah tuan-tuan. Kerana dalam hadis ketika para sahabat tanya kepada Nabi SAW, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan, faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi ditanya oleh para sahabat, boleh tak kita ni nak mengikut trend lah, cara orang pakai, kemas, baju cantik, kasut cantik. Bicara para sahabat dengan tawaduknya bertanya kepada Rasulullah, kan manusia memang suka kepada benda yang cantik, kan tuan-tuan? Kita ni jadi ayah, jadi ibu, tentulah kita nak tengok anak perempuan kita cantik. Kalau cantik dapat suami yang salih, mudah-mudahan kita target gitu. Tapi jangan sampai buka aurat tuan-tuan. Ni saya mengkaitkan perkara ni dengan sifat manusia pada hari ini. Jadi Rasulullah telah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka pada yang cantik. Tapi jangan melakukan perkara yang berlawanan dengan syarak, membuka aurat dan sebagainya. Jadi dalam hadis Nabi SAW di sini menggalakkan kita untuk baca Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran, kerana setiap satu perkataan itu mengandungi berapa ratus, berapa ribu pahala kita pun tak tahu Allah melipat gandakannya. Jadi hadis dan asar yang menyebut keutamaan Al-Quran ini terlalu banyak. Antara dalil yang memerintahkan kita untuk membacanya pun terlalu banyak. Namun kita terlalu sibuk dengan berbagai-bagai perkara hingga tak sempat untuk membaca Al-Quran. Saya merujuk pada kali ini dalam kuliah adalah daripada kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Imam Nawawi. Betul ni? Ini karya unggul, karya hebat yang berusia lebih 700 tahun, karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau memulakan dalam penceritaannya tentang keistimewaan Quran ini, untuk bila kita tahu kelebihan ini, kita akan cari kelebihan itu kan. Kalau seseorang berkata kepada kita, cantiklah baju ustaz pakai, contoh, kejap lagi tengok Bilal pakai benda yang sama juga, kainnya sama. Nanti kita tengok ustaz ni pakai benda yang sama juga, kejap lagi jumpa kawan kita pakai benda yang cantik juga, kita tanya, dia pun kata baju ni harganya sekian saja, RM7 je. Oh ya, cantiklah kain ni, tak boleh beli. Bila semua orang menceritakan tentang pakaian tersebut, kita akan berusaha untuk mencari, kerana kita rasa selesa, cantik. Orang-orang baik-baik yang memakainya, contohnya tuan-tuan, orang masjid, ustaz dan sebagainya. Lalu kita pun pergi mencari di tempat yang dimaksudkan itu, di mana-mana kedai lah, tak kisah, ni contoh saya bawa. Maka dengan sebab kita menerangkan kelebihan Quran ini, mudah-mudahan tumbuh dalam diri kita perasaan cinta kepada Quran lantaran menyedari kelebihan keutamaannya tadi. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana al-Quran ashaban majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu wa usyubanan. Pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang hebat itu, beliau memilih majlis tertinggi untuk menjadi penasihat kepada khalifah yang merupakan kepimpinan tertinggi negara. Sayyidina Umar mesti ambil daripada kalangan yang memahami Al-Quran, yang menghafaz Quran, yang ahli Quran. Sama ada dia budak ataupun orang tua, itu perkara kedua. Yang penting dia faham Quran, dia ahli Quran, dia hafaz Quran. Maka orang ni lah yang menjadi komiti members untuk Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu runding. Jadi ketahuilah bahawa pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh para ulama menjadi rujukan manusia membaca Al-Quran lebih baik bertasbih.
Membaca Al-Quran lebih baik daripada tahlil. Membaca Al-Quran lebih baik daripada salawat. Membaca Al-Quran lebih baik daripada segala zikir yang ada. Demikianlah yang disepakati oleh semua para ulama Islam. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Tajuk At-Tibyan. Alhamdulillah kami telah terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, kemudian bagaimana memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang menghormati syiar-syiar Allah, maka dialah orang bertakwa. Sungguhnya buatan itu satu kesan daripada sifat ketakwaan orang yang beriman. Dan Allah berfirman lagi, wakhfid janahaka lil mu'minin. Tunduk, rendahkanlah dirimu, tawaduklah kepada orang-orang yang beriman. Dalam bab ini, para ulama mengatakan maksud kepada ayat yang dibincangkan itu tak lain tak bukan merujuk kepada ahli Quran. Kewajipan setiap kita untuk menghormati orang yang memiliki ilmu Al-Quran. Jangan waktu nak sembahyang dia suruh ke depan. Dalam segala perkara hormatlah kepada ahli Quran. Dengarlah daripada pandangan mereka, rujuklah kepada mereka. Kalau kita ni memiliki syarikat yang besar, panggillah seorang ustaz untuk menjadi penasihat syarak kepada kita. Mungkin committee member dalam syariah board kita. Tanyalah dia, alangkah ramainya mereka ni, mereka lepasan daripada universiti luar negara, dalam negara, orang yang memahami muamalat sebagai contohnya. Kita kena rujuk tuan-tuan. Alangkah indahnya kalau orang yang memiliki muamalat ni pula memahami tasawuf, memahami hadis, memahami tafsir. Orang seperti ini kita kena dekati. Orang ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menghormati, memuliakan tempat ini, mereka akan dapat keberkatan demi keberkatan. Saya cerita sikit tuan-tuan untuk tuan-tuan ya. Dahulu kerajaan Brunei panggil seorang ulama datang ke negara mereka. Brunei sebenarnya mereka menjadi negara yang kaya dengan minyak. Orang-orang Brunei adalah orang baik. Raja mereka merupakan raja yang baik, yang saleh yang kita nampak. Tuan-tuan, kabarnya satu perkara yang menyebabkan Brunei ini naik kerana mereka panggil seorang ulama daripada keturunan Rasulullah SAW untuk memberi pandangan bagaimana nak membangunkan negara ini. Dan orang alim yang hebat ini, dia ketika dijemput, diberi tawarkan kedudukan yang tinggi, pulangan keuangan yang hebat, tapi semua ditolak dengan baik. Kerana ulama-ulama akhirat ini tak pandang dunia tuan-tuan. Memanglah semua orang penting, perlu pada dunia. Kita nak kena ada rumah, ada kereta, tapi berpada-padalah. Kerana dunia ni merupakan, tuan-tuan, kata setengah daripada ahli sufi, merupakan bangkai. Maka naklah dijaga betul-betul. Ia bukannya tujuan, ia merupakan satu keperluan. Keperluan untuk kita pakai. Alhamdulillah dapat pakai, Alhamdulillah dapat naik, Alhamdulillah dapat tinggal. Maka ulama yang salih, yang hebat ni datang menasihati Sultan Kesultanan Brunei, raja di Brunei, keturunannya, keluarganya, lalu menasihatkan supaya kerajaan Brunei melaksanakan hukum hudud. Ini peristiwa berlaku puluhan tahun dulu tuan-tuan. Dan sebagai pulangannya 1 sen pun dia tidak ambil. Tak cukup tuanku, saya dah ada segala-galanya, saya tak perlu kata ulama ini. Jadi tuan hati dan dikasihan, akhirnya Sultan Brunei pun lihat, inilah orang lelaki daripada lelaki-lelaki akhirat datang untuk menasihati. Dan Brunei pun buat apa yang disuruh. Masya Allah, keberkatan datang ke Brunei mencurah-curah dengan telaga minyaknya, dengan gasnya, dengan kekayaannya, dengan hasil buminya. Walaupun negara itu kecil, tapi punya peran besar, memiliki ekonomi yang kuat, tuan-tuan yang Allah sekalian. Hasil daripada keberkatan nasihat daripada orang yang alim ini. Tuan-tuan boleh cari sendirilah kisah ni. Kemudian begitu juga berlaku di Qatar. Di Qatar, maka mereka menerima nasihat daripada Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi yang hadir ke situ untuk memberikan nasihat bagaimana Qatar boleh berperanan. Gaji seorang guru di Qatar pun keluar dari universiti, gajinya macam kita 100,000 tuan-tuan. Gajinya sebulan 100,000. Keluar universiti, tak ada wang nak kahwin, raja bagi berapa? 500,000 bagi kahwin. Keberkatan datang mencurah kepada Qatar. Qatar juga kerana mereka menghormati ulama, mengambil Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi sebagai penasihat syariah, penasihat kerajaan, penasihat muamalat dan segala-galanya di Qatar. Maka keberkatan turun mencurah-curah, tak berhenti-henti. Inilah yang Allah Taala maksudkan. Kalau kita lihat dalam ayat daripada awal surah yang dalam kitab ini yang Imam Nawawi bawakan, ayat pada surah Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan tanda-tanda kuasaan Allah. Tanda kuasaan Allah ni antaranya orang alim, orang yang berilmu, orang yang datang untuk menasihati, yang memahami Al-Quran.
maka ia menandakan hati yang bersih. Bila hati itu bersih, di tempat tumpah rahmat Allah, datangnya keberkatan, kebaikan yang banyak. Begitu juga kalau kita baca kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedari kecil kedatangan baginda di kabilah Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah itu menjemput berbagai bentuk kebaikan, keberkatan turun, mereka tak berhenti-henti walaupun Rasulullah SAW pada masa itu belum lagi dilantik menjadi Nabi. Kata Imam Syahid Muhammad Said Al-Huti dalam kitab Fiqh Sirah, kedatangan Nabi menjadi sebab kedatangan keberkatan, kebaikan mencurah-curah kepada keluarga itu, kepada kabilah tersebut. Jadi ini maksud kelebihan orang yang ada ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu sebab kalau kita ni punya anak semua ni jadi doktor, cubalah semak dan tanya di kalangan mereka ni siapa seorang boleh jadi orang alim, boleh jadi ustaz, ustazah. Tak apalah nak, rezeki dunia ni memanglah penting, tapi kalau kau jadi ustaz, ustazah, rezeki tak jahat, tak lagi daripada kau ada. Cuma kau cukup tidak, kau berlatihlah sifat qanaah. Ataupun abang kakak besok kalau dah berjaya dalam bisnes ke, muka hospital sebagainya, ingatlah kepada adik ni, kerana kerjanya untuk menampung ruang dalam syarak yang kalau tak diisi oleh orang-orang yang bijak, maka akan diisi oleh orang-orang jahil. Sebab itu kalau kita perhatikan Allah bin Al-Mubarak rahmatullah alaihi, ini ulama hebat, sahabat kepada Imam Malik ini, beliau berkata kalau tidak beberapa orang yang bernama Sufyan, Malik bin Anas dan juga Ibn Ulayya, maka tentulah aku tidak akan berniaga, kerana tujuan perniagaan yang dilakukannya untuk menampung keperluan para ulama. Allah bin Al-Mubarak ini dikatakan menginfakkan sebagian besar daripada pendapatannya tiap-tiap bulan untuk ulama-ulama itu bagi mengelakkan mereka terpaksa bekerja. Dan keberkatan datang dalam hidupnya dalam berbagai-bagai bentuk. Jadi kita yang ada pada ini, kena ingat keberkatan datang dengan sebab kita mengambil berat Quran dan juga ahli Quran. Kita punya organisasi syarikat tak ada nilai di sisi Allah kalau kita tidak menjalankannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka jemputlah orang yang berilmu ini untuk membantu menasihati kita dalam apa yang kita lakukan. Carilah mereka ni tuan-tuan di kalangan orang-orang alim yang saleh, yang menasihati dengan ikhlas, la yakhafu billahi lawmata laim, yang tidak takut untuk menasihati kerana Allah, ikhlas kerananya, maka orang-orang ini akan membawa kita kepada kejayaan di sisi Allah dan di sisi manusia. Baik, lagi Jabir bin Abdullah mengatakan an-nabi kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma akthar akhzan lil-Quran fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Ini yang saya maksudkan tadi. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah ni adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau tidak dapat menyertai perang Uhud kerana usianya pada masa itu masih muda. Dia punya kenangan manis banyak bersama Rasulullah. Satu daripadanya, ayahnya pernah pesan kepadanya, berkata, wahai Jabir, engkaulah anak laki ayah yang sesatunya. Kalau ayah terkorban dalam perang Uhud ini, maka tolonglah jaga adik-adikmu yang perempuan dan bayarlah hutang ayah. Maka Jabir memikul tanggungjawab yang besar tuan-tuan, kerana ayahnya benar-benar terkorban dalam perang Uhud. Ketika ayahnya terkorban, tak ada seorang pun dapat mengecam ayahnya itu kerana teruknya bahagian muka itu dipukul dengan pedang, dicincang, sehingga yang dapat mengenali bahawa itu merupakan bapa kepada Jabir, namanya Abdullah ini hanyalah adik perempuan yang datang melihat pada jarinya, betul ini merupakan Abdullah yang mati, Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi yang wafat, mati syahid dalam perang Uhud. Maka Jabir radhiyallahu anhu melihat ayahandanya dan juga syuhada Uhud ini dikebumikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah akan bertanya, bila nak kebumikan, kerana tak sempat nak gali kubur begitu banyak. Orang Islam penat, baru lepas perang, kemudahan pun tidak ada. Nak menggali kubur pun bukan senang tuan-tuan, perlukan tenaga, perlu bayar upah kepada orang menggali dan sebagainya. Maka akhirnya mereka telah menggali liang lahat untuk kebumikan ramai-ramai dalam satu liang lahat. Tapi Rasulullah telah bertanya kepada setiap kali nak dikebumikan, yang mana satu merupakan yang menghafaz banyak Quran antara dua orang ni. Ni banyak ke yang dibanyak hafazan Qurannya? Kalau ditunjukkan ini banyak, maka Rasulullah suruh mendahulukan dia sebagai penghormatan kepada si mati ini, walaupun telah mati, walaupun sama-sama mendapat title syahid. Tapi Rasulullah SAW mendahulukan yang menghafaz Al-Quran. Dan Jabir bin Abdullah ni melihat bapanya dikebumikan beramai-ramai dalam satu lahat. Beliau punya keazaman, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk menggali surga kubur ayahanda saya bila ada kesempatan nanti. Kalau dah punya wang nanti nak gali, nak tanam tempat lain Rasulullah. Ini perasaan hati lah tuan-tuan. Kita dalam hidup ni boleh minta wasiat kepada adik-adik. Kalau ayah mati, kebumikanlah dekat dengan ustaz itu, contohnya. Kalau ayah mati, kebumikan ayah dekat dengan pak uda kamu, contohnya. Itu dibenarkan dalam Islam. Memanglah dah mati, masuk kubur tu tak dengar apa pun berlaku.
Kan tuan-tuan, wama anta bimus'in man fil qubur, bimus'in man fil qubur. Kita dah masuk kubur tak dengar apa dah habis cerita, dah terputus segala-galanya. Itu yang orang buat lawak kadang-kadang, kalau suruh semayang tak mau semayang, kata kubur lain. Dia jawab pula, kena ada jawapan tu, kubur lain. Yelah kubur lain, tapi takut aku dikumikan sebelah kau kena balun besok aku sudah tak boleh tidur malam. Itu saja je. Itu namanya sarkastik untuk gurau, kasar sangat bunyi itu. Sebenarnya orang dah mati ni tak dengar pun orang kat sebelah apa yang berlaku padanya. Tapi menjadi satu perkara sunat di kalangan para ulama. Kata Imam Al-Qurtubi dalam Ahwal Tazkirah, keharusan untuk kita minta daripada sesiapa yang mengkebumikan, supaya kita dikebumikan dekat orang saleh, dekat keluarga kita, dekat ayah kita, ibu kita, boleh, tak ada masalah. Benda itu dibenarkan dalam Islam. Tapi tak wajib untuk dipenuhi lah. Kalau ada peluang, kita penuhi. Maka Jabir yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mengalihkan jasad ayahanda saya." Ini karamah para sahabat. Maka beberapa bulan lepas ayahnya dikuburkan itu, Jabir berpeluang, wangnya cukup, dia pun minta pada Rasulullah untuk menggali kubur lain menanam ayahnya. Maka dia pun menggali kubur untuk ayahnya, dan menggali kubur ayahnya itu dan mengeluarkan jasadnya. Mereka beramai-ramai melihat bahawa jasad ayah itu masih utuh, seolah-olah baru semalam dikuburkan, dengan darahnya, dengan rupanya, tak dimakan ulat sedikit pun, tak rosak jasadnya, seolah-olah baru semalam dikuburkan. Jadi ini merupakan karamah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, betapa ikhlasnya mereka dalam perjuangan agama Allah. Maka Allah pelihara jasad mereka hidup dan mati. Jadi kembali kita kepada keutamaan orang yang menghafal Quran ini, bahawa disebut dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi syaibatil muslim wa hamil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikram sultan muqsit." Sungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah ialah memuliakan orang Islam yang telah tua. Memuliakan. Yang kedua, memuliakan penghafaz Quran yang tidak melampaui batas dan tidak mengada-ngada. Mengada-ngada pun. Zaman fitnah pada ini, tuan. Dan memuliakan pemimpin yang adil. Tanda tuan-tuan cinta kepada Allah, dan tanda tuan-tuan mengagungkan Allah, tuan-tuan mengagungkan, memuliakan tiga jenis manusia. Pertama, orang yang sudah tua, yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, orang hafaz Quran yang ikhlas dan tidak mengada-ngada. Istilah mengada-ngada ni tuan-tuan fahamlah. Pada hari ni kadang-kadang hidup ni fitnah. Jadi semua orang jadi popular. Kita jadi orang agama pun nak jadi macam artis juga, nak tunjuk macam artis juga. Lifestyle kita, hidup kita kononnya nak mesra dengan masyarakat. Saya tak nak komen apa-apalah, tapi maksud hadis ini begitulah kalau kita rujuk dalam pendapat para ulama. Tak salah pun kita nak menampingi orang awam, tapi taklah semestinya kita nak tunjuk kambing tu, kita kena bawa kambing datang ke kelas, tuan-tuan. Kalau kita nak tunjuk lembu, tak perlu kita tangkap lembu masuk dalam classroom. Mungkin kita tunjuk gambar, mungkin kita cerita, orang dah faham. Yang kita bimbang yang berlaku begitu, kerana ada sebahagian, ada segelintir yang cuba untuk menghayati kehidupan para orang lain, orang fasik, maka dia pun nak jadi macam orang fasik juga. Jadi ni yang dimaksudkan dalam hadis, ulama, orang yang menghafal Quran yang betul-betul ikhlas, dan nampak dari sudut kelakuannya memang dia ikhlas, dia tak ada melampau-lampau. Dan yang ketiga, menghormati para pemimpin yang adil, para pemimpin yang jujur, pemimpin yang pada hari ini kalau kita lihat ketiga-tiga perkara ni boleh kita lakukan sebenarnya. Kita pergi ke hospital, tengok ada perempuan tua ni menolak suaminya, dua-dua tua, dua-dua uzur. Dan kemudian kita pun fahamlah kat hospital ni kadang-kadang wheelchair yang ada, yang diwakafkan itu banyak sangat gunaannya, banyak tangan yang pegang dia rosak. Maka nenek tua ni menolak suaminya, menggigit, tergemang geletar dia, macam nak jatuh je ni. Apa salahnya kalau kita tolong, tuan-tuan? Tolong untuk tolak. Ini saya cerita benda betul, aduan daripada orang. Makcik pergi ke hospital nak, kat hospital tu orang Cina yang tolong makcik. Allah, ya ke? Daripada berpuluh-puluh Melayu jumpa tak ada seorang pun yang tolong. Bila nak naik lift tu, nak makcik tunggu lift tu, rupa lift tu rosak. Makcik mana lah faham lift rosak ke tidak, umur dalam dekat 80 tahun macam tu. Ada lift bahagian belakang untuk kaki tangan. Bila makcik tengok orang pergi balik kat belakang, ada apa? Makcik pergi tengok, oh tak boleh makcik tak boleh naik, makcik kena pergi lapor diri kat depan tu, jauh tu. Apalah salah kau orang muda, kau pergi, tak rugi pun kau. Kau ingat tau, semua orang tua yang kau muliakan di dunia,
Allah pasti akan jadikan kau, sebelum kau mati besok, Allah akan utuskan orang menghormati dan menjaga kau, walaupun bukan di kalangan anakmu sendiri. Kalau di kalangan anakmu, hebatlah. Tapi kadang anak-anak kita pun sibuk. Kita duduk, kita dalam rumah dengan suami. Pada waktu itu anak pun tak sempat nak balik kampung. Kalau kita buat baik pada orang, antara perkara kebaikan yang Allah balas di dunia lagi sebelum akhirat adalah kebaikan yang kau lakukan kepada orang tua. Ingat baik tau. Makcik ni cerita lagi, pergi jalan terhigi-higi, jalan jauh nak buat laporan dekat security depan tu, dekat 200 meter. Makcik ni 200 meter tu jarak rasa macam kita 200 kilometer tu tuan-tuan nak jalan. Jumpa, boleh makcik, India yang jadi security, boleh makcik. India tu pula tolong-tolakkan pakcik ni naik ke lift. Dia Melayu ramai-ramai orang Islam keliling ni, tengok je terpaku je, macam buat tak tahu, buat dono je. Dah naik lift, nak beratur, mungkin cukup makcik. Dah sampai ni saya ada kerja, ya, India ni kata begitu, saya terus kerja. Naik ke atas, tiba kat tempat nak beratur, makcik menggigil nak tolak suaminya sampai ke tempat. Yang orang Islam 2-3 orang ni bukan tolong, dia tolong potong pula ke depan. Dia gigil makcik ni, dia tolong potong ke depan untuk ambil nombor. Apalah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang tak ada iman je buat macam ni tuan-tuan. Jadi banyak lagi contoh yang ni cerita yang betul-betul berlaku. Seorang ibu menceritakan kepada saya hal ini. Jadi kita kena ingat pada hadis ni, walaupun fokus kita kepada Quran sekarang, tapi hadis ini menyentuh tanda mengagungkan Allah berlaku dalam 3 bentuk manusia yang Allah jadikan kat dunia untuk kita hargai, kita jaga, kita muliakan. Siapa? Yang pertama, orang tua, perempuan ke lelaki, Cina ke India ke Melayu ke, Muslim ke bukan Muslim ke, hormati mereka tuan-tuan, jaga mereka. Kalau kita tak boleh nak buat lebih pun, tolonglah jangan sakiti mereka tuan-tuan. Ini dia pergi potong orang tu, buat tak tahu, ada lift belakang tu, yang duduk kat hospital kerja ni, tak boleh, tak nampak ke? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua yang disebut di sini, menghormati orang yang menghafaz Quran. Ni fokus kita, menghormati orang hafaz Quran yang tidak melampau-lampau, yang tidak mengada-ngada, yang tidak terikut-ikut dengan cara hidup orang-orang popular dan famous. Apa-apalah tuan-tuan, saya nak sebut lebih pun nanti takut timbul buruk sangka dan sebagainya. Dan yang ketiga, menghormati sultan yang adil, sultan yang saleh, orang pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Kita nampak dalam pembentangan bajet, nampak banyak kerakyaan untuk orang-orang susah. Kita dalam hati kita fikir, Allah banyaknya kebaikan. Sebelum ni diceritakan negara ni bankrupt lah, susah lah, tak ada duit lah. Apa ni tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, memanglah orang Islam tak bijak berniaga macam orang bukan Islam. Tapi tolonglah jangan hina orang Islam, kerana orang Islam ni punya maruah tau. Janganlah cerita macam orang Islam ni macam hina sangat, macam kemaruk sangat nak duit, nak kena lapor diri dapat RM30 nak hina orang Islam. Tuan-tuan orang hati dan dikasih sekalian, jangan kita hina orang Islam tuan-tuan. Jadi dalam apa yang dimaksudkan sini, menghormati pemimpin-pemimpin yang cuba untuk buat kebaikan. Dia ada kelemahan, betul, tak ada siapa yang perfect. Tapi dalam kebaikan-kebaikan yang telah pun disusun atau itu dapat nasihat daripada orang yang berkeahlian, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang yang adil yang kita kena hormati. Baik, seterusnya saya nak sebut kepada tuan-tuan, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, innallaha qala man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sabda, hadis qudsi. Hadis qudsi ni berarti firman daripada Allah, dan penggunaan di situ ana, aku. Allah berfirman bahawa sesiapa yang menyakiti waliku, maka aku mengizinkan dia untuk diperangi. Ya, jadi maksud menyakiti waliku ni ada berbagai-bagai tafsiran. Tapi dalam penjelasan Imam Nawawi dalam hadis ni, penjelasan tentang ini merujuk kepada orang yang menghafaz Quran lah. Jadi orang yang menghafaz Quran, orang yang mengetahui Al-Quran, para ulama yang memang betul-betul belajar dalam bidang ini, bukan yang berpura-pura jadi ulama yang tak ada ilmu di kalangan orang jahil, bukan. Ini maksud orang yang merupakan orang yang menghafaz Quran, memahami Al-Quran. Ini dipanggil sebagai wali oleh Al-Imam An-Nawawi. Jangan kita nak bataskan maksud wali tu bukan yang boleh terbang kat udara, berjalan atas air, yang boleh tahan wuduk daripada subuh sampai ke isyak. Ini kelebihan yang Allah beri pada orang tertentu, tak semua ada. Tapi kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau engkau berjaya menghalang dirimu melakukan maksiat, engkau kuat melakukan taat, engkau tahu perkara hal haram kau ikuti, engkau patuhi, engkau merupakan wali Allah, lebih tinggi daripada makam orang-orang seperti itu. Kerana pada zaman fitnah hari ini amat sukar untuk kita berpegang kepada Islam dan mengamalkan Islam itu. Jadi tuan-tuan ni boleh kata sekalian, dalam kita faham wali dalam konteks di sini adalah orang yang faham Quran, yang hafal Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi, jangan kita sakiti, jangan kita ganggu mereka. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, ini satu teguran lah.
Pernah itu pengalaman tuan-tuan. Pengalaman ni saja kongsi yang bermaaf kalau tersilap cakap. Satu hari ada seorang ustaz, dia nak pergi ceramah di satu tempat. Maka ceramah dijanjikan lepas maghrib. Maka dia pun datang jauh. Ni lebih 2 mahalah ni di sebuah tempat. Hujan lebat dalam perjalanan itu memang luar jangkaan. Hari Jumaat seperti ni bertolak daripada Kuala Lumpur sebelum asar dah bertolak dengan niat nanti nak sembahyang asar jamak di mana-mana arena. Ni cerita berlaku sebelum PKP dulu tuan-tuan. Tolak pukul 4, pukul 6 baru sampai dekat Pedas. Orang tersebut pula dah ke mana nak pergi. Tuan-tuan ya, akhirnya sampai ke masjid tersebut dah pukul 8 malam. 4 jam dalam perjalanan, hujan lebat, jam lagi, ada kemalangan dan sebagainya. Sampailah ke tempat itu. Sampai di masjid itu, sepanjang perjalanan tak ada seorang pun telefon. Ustaz macam mana? Ustaz okey ke tak okey? Tak ada orang telefon. Betul ke tidak? Ada ceramah ke tidak ni? Agaknya baik sangka mungkin orang yang nak telefon ni, telefon tak dapat kot, atau mungkin telefonnya masuk air kot. Apa-apalah. Tak apa, biarkan. Pergi juga sampai ke masjid itu pukul 8 malam. Sampai masjid itu macam tak ada apa-apa pun. Tak ada tempat parking. Ni rintihan menjadi ustaz lah tuan-tuan. Sabar betul, sabarlah. Maka sampailah dekat masjid tersebut. Tuan-tuan Indonesia, parking pun tak ada. Tengok ada tempat parking penceramah tapi ada diisi dengan motosikal dengan apa. Maka ustaz penceramah rasa silap tarik kot. Allah, jauh datang, tak apalah. Nak macam mana, tak ada kan tidurlah mana-mana, homestay ke, kalau ada hotel ke, tidurlah mana. Tuan-tuan ni boleh rasa kan, tiba-tiba muncullah seorang, ustaz datang ya. Baik-baik, memang saya tunjuk ustaz tempat parking. Ingatkan bagus ni. Parking, tengok orang ni macam orang baru masuk Islam. Gaya bercakapnya, gaya rupanya macam orang baru masuk Islam, macam mu'allaf lah. Orang lagi panggil mu'allaf. Tak sedap sangat bunyi ni mu'allaf. Mu'allaf lah, mu'allafati qulubuhum, nampak macam tu. Aku dia pun ustaz pergi jauh parking dekat bahagian belakang masjid tersebut, jauh. Gelap ni, anak isteri nak turun pun gelap ni. Tak apa. Ustaz turun, nanti saya uruskan nak si. Bagus orang ni. Maka ustaz ni pun kesian tengok agaknya baru masuk Islam. Ada dalam kocik, ambil buat minum-minum. Ambil RM50. Apa dia kata tuan? Orang yang menunjukkan tempat parking ni. Ustaz boleh tambah sikit tak? Ni dekat raya, tambah sikit lah. Ni cerita dulu tuan-tuan, lama dulu dekat cuti pada masa raya lah. Raya apa saya tak ingat tuan-tuan. Tambah sikit ni. RM50 banyak ni, nak bagi lagi. Dia cakap boleh tambah lagi 100 Ustaz. 100? Hebat betul, parking sampai RM150 tuan-tuan. Allah, tak apalah, saya cerita saja lah tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dalam hidup ni kita melihat orang suka ambil kesempatan. Ustaz tu berceramah, ambil nombor telefon minta nak beli susu dan sebagainya. Kita pun tak tahu entah betul entah tidak orang ni susah ke tidak. Kadang-kadang hantar message kata dia menjaga anak yatim ni tak makan berapa lama, perlu hari ni kena puasa semua sekali. Cerita-cerita retorik macam ni tuan-tuan, tolonglah dalam masyarakat Islam. Memanglah ustaz tu ada kelebihan untuk bantu, mungkin dia boleh suarakan kepada orang lain, tapi janganlah tolong mendesak tuan-tuan. Kerana kita menyangkakan dalam sistem yang ada, kata Syekh Muhammad Utari Syarawi, soal tafsir Quran terkemuka di Mesir, patutnya kalau berlaku apa-apa dalam hidup ini, Allah mengajar kita dalam firman-Nya, au awi ila ruknin syadid. Kita dalam hidup ni, ketika kisah yang berlaku dan Nabi-Nabi terdahulu, mereka sering kata, kalau aku ada keluarga untuk berdamping. Ayat ni bukan kebetulan. Ayat ini maksudkan kepada kita dalam kehidupan ni, kalau kita berada dalam situasi yang sukar, minta tolong kepada keluarga terlebih dahululah. Keluarga kita kan ada, adik-beradik kita kan ada. Kalau adik-beradik kita tak ada, semuanya tak ada kemampuan, pergi jauh sikit kepada kaum keluarga untuk mencari peluang, bantuan. Dan sebaik-baik bentuk pekerjaan dalam hidup ni bukan kita minta ikan tau, minta fishing rod, minta kail, minta joran. Kerana pada seorang sahabat Nabi datang minta bantuan di masjid, Nabi pun tanya kepada dia, kau ada apa kat rumah? Ada sekian-sekian. Nabi kata bawa datang periuk ke apa yang ada tu. Maka Nabi pun dibawa periuk itu, dibawa macam bekas makan itu, dibawa mungkin tempayan datang ke masjid. Maka Nabi pun buat pengumuman, siapa nak beli barang-barang ni? Akhirnya sahabat tahu ia dijual oleh Nabi, dia lelong Nabi, tentu mereka belum untuk beli. Mereka membeli, maka akhirnya di hujung hari terkumpul sejumlah wang. Nabi pergi kepada sahabat yang miskin, ambil, kau gunakan sebahagian, kau berniaga sebahagian. Nampak tuan-tuan? Hadis riwayat Ahmad. Maka
Sahabat itu pun gembiranya ambil duit, beli makan untuk keluarganya dan guna sebagian untuk modal berniaga. Beberapa waktu selepas itu disebut hadis datang kepada Nabi bawa wang untuk bayar zakat. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, maka sepatutnya dalam hidup kita jadi macam tu. Kalau kita nak buat mahat hafiz, kenapa kita tak fikir dia punya ROI dia? Kenapa kita tak fikir macam ni cara nak tadbir dia? Kenapa perlu setiap kali kita kena datang minta derma dan sebagainya? Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi ini kadang-kadang perkara yang perlu dibetulkan, kerana perspektif orang kepada umat Islam dan kepada ustaz ni kadang-kadang jatuh pada ini je kerja ustaz, tak ada kerja lain, kerja nak minta duit je. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, maksud saya kat sini, janganlah kita menyakiti orang-orang berilmu. Jangan kita minta pada dia benda-benda yang dia tak mampu, kemudian kita akan bahasakan dia dengan perkataan-perkataan tak elok. Tuan-tuan hati dan dikasihkan, jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Ada orang pula pada zaman Facebook ni, dia masukkan dalam Facebook, tunjukkan gambar kereta ustaz. Kita pun tak tahu kereta tu kereta ustaz ke, kereta orang baik bawa dia pergi ceramah ke, kereta tu hadiah daripada orang kaya kepada dia ke, kereta itu hadiah daripada pak mentua dia ke, kita pun tak tahu. Tapi dalam Facebook kadang-kadang menyakiti. Ini masuk dalam hadis tuan-tuan. Bukanlah saya nak katakan ustaz ni maksum, tak boleh tegur langsung, bukan. Tapi yang dikehendaki kat situ supaya kita menghormati, memuliakan. Kerana itu sebahagian daripada cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu tanda kita berinteraksi dengan Allah SWT. Jadi faham maksud Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim daripada Jundab bin Qasri bin Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Man salla subha fa huwa fi zimatillah, fala yatrubannakum Allahu bi syai'in min zimati." Siapa yang mengerjakan salat subuh maka dibalu dalam jagaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaan itu. Ini maksud hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi, menunjukkan orang yang sembahyang subuh berjemaah maka dia berada dalam penjagaan Allah. Kalau dia berada dalam penjagaan Allah, jangan kita cabar Allah untuk mengapa-apakan dia. Satu. Yang kedua, kalau orang sembahyang subuh pun mendapat jaminan daripada Allah pemeliharaan dan penjagaan, bagaimana kalau orang yang menjadi imam sembahyang subuh tu? Bagaimana kalau jadi orang yang azan untuk panggil orang datang sembahyang subuh tu? Bagaimana kalau jadi orang yang sebelum subuh dia sudah berada di sejadah, bermunajat, berdoa, menangis kepada Allah, iaitu ahli Quran, orang yang faham Quran, ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Islam. Kalau kita baca kisah seperti dikemukakan oleh Abu Fatah Abu Udah dalam kitabnya Safahat, halaman-halaman indah bagaimana para ulama menuntut ilmu, kita akan jumpa dalam catatan kajian itu semua ulama Islam ini dampingannya dengan Allah melebihi segala-galanya tuan-tuan. Seseorang mereka bila dikunjungi satu musibah menimpanya, dia lebih gembira daripada seseorang kita mendapat hadiah. Lebih gembira, ya, kerana musibah itu tanda Allah ingat kepadanya. Macam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ni, mendengar daripada Nabi bahawa demam itu sebahagian daripada tanda sayang Allah kepada kamu. Maka Ubay bin Ka'ab telah minta kepada Allah supaya dia ditimpa demam, dan sepanjang hidupnya dia demam, tapi dia tak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah. Anaknya berkata, tak kala ayahanda mati, ayahnya itu wafat, kami merasa tubuh ayah masih panas kerana demam itu tak pernah pisah daripada dirinya. Kerana itu permintaannya kepada Tuhan. Kerana orang-orang ni punya kefahaman yang lain daripada kita. Tuan-tuan, hum darajatun indallah. Jadi maksud hadis ini, orang yang sembahyang subuh jadi imam, jadi Bilal, orang yang bangun sebelum subuh untuk tahajud, orang yang baca Quran sebelum subuh dalam tahajudnya ataupun di luar tahajudnya, mereka ni semua dalam penjagaan Allah. Siapakah mereka ni tuan-tuan? Tuan-tuan agak orang-orang seperti ni, adakah orang yang popular, yang famous, yang menunjuk ke tuan-tuan agak? Cuba jawab pada saya tuan-tuan. Agak orang-orang ni penggusti terkenal buat macam ni ke tuan-tuan? Ataupun dia seorang pemain bola sepak terkemuka? Tuan-tuan ingat dia ada masa ke untuk benda ni semua tuan-tuan? Saya tak berusaha, saya tak masuk siapa pun. Kerana orang-orang ahlillah ni, orang-orang yang merupakan kekasih Allah ni, dia tak ada masa nak tunjuk pada orang, nak tayang pada orang. Kerana kehidupannya untuk Allah. Dia takut dalam apa yang dilakukan, dalam apa yang dibuat tu dicuit perasaan riak, takabur, ujub, maka habis. Tak ada satu lagi dinilai oleh Allah SWT. Maka mereka merupakan orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Al-Imam Al-Hafiz Abdul Qasim Ibn Asakir rahmatullah alaihi berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah beri tunjuk kepadamu ke atas ridha-Nya, menjadikan kita termasuk di kalangan orang yang takut bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya daging para ulama adalah beracun, dan kebiasaan Allah untuk menyingkap tabir orang yang mencela mereka merupakan satu perkara yang dimaklumi. Ini kata Ibn Asakir, daging para ulama, mana para ulama yang ikhlas, yang kerja mereka ini adalah kerana Allah, yang tidak mahu menunjuk-nunjukkan dalam apa mereka lakukan itu, bimbang ada perasaan riak, takabur, ujub ini tadi, maka mereka sangat takut kepada Allah SWT.
Imam Malik merupakan seorang imam yang sangat mulia, putih orangnya, tinggi orangnya, mulia. Kalau dia berada dalam majlis ilmu, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Kalau Imam Malik menyampaikan ilmu, anak-anak murid mendengar dia berceramah itu seolah-olah di atas kepala mereka ada burung duduk diam, tegak, tak ada seorang pun berani bercakap ke, senyum ke, ketawa tanpa sebab ke, bergerak-gerak, tak, tetap semuanya. Imam Malik ni tuan-tuan, di akhir hayatnya Imam Malik kena satu penyakit yang menyebabkan dia tidak boleh lagi ke masjid untuk berjemaah dan berjumuat. Tak boleh nak hadis sembahyang berjemaah, tak boleh nak hadis sembahyang Jumaat lagi kerana penyakit yang dialami. Maka kata para sahabatnya, contohnya Abdullah bin Mubarak, bahawa Imam Malik ini kelebihan yang ada padanya menyebabkan mazhabnya begitu mulia, disokong orang, walaupun pada zamannya ramai orang yang lebih alim daripadanya, ramai orang lebih alim daripadanya, tapi mazhab mereka semuanya indatharat, semuanya itu hilang, lupus. Tapi mazhab Malik kekal sampai ke hari ini sebagai menunjukkan keikhlasannya. Kata mereka kan Imam Malik ini punya satu kualiti dalam hidup, iaitu dia suka memendamkan, menyembunyikan kebaikan-kebaikan amal salihnya daripada diketahui orang. Dia tak akan tunjuk pada orang. Sama juga bila ujian berlaku dalam hidupnya, dia tak akan cerita dengan orang. Lalu orang bertanya, kenapa Imam Malik tidak hadir sembahyang berjemaah lagi? Ada mereka mengatakan Imam Malik tidak suka pada imam itu, bacaannya salah, dia tak boleh nak tegur kerana imam itu lantikan kerajaan. Itu pandangan kurang tepat, tuan-tuan. Kerana yang tepatnya sebenarnya Imam Malik pada hujung hidupnya dia sakit, maka dia tak mau cerita dengan seorang pun penyakit berlaku dalam hidupnya, takut tidak redha pada apa yang Allah beri. Mereka bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan kebaikan dan juga kekurangan, takut nanti itu tanda tak bersyukur pada Allah atas maksiat yang lama dialami. Lama dia tak pergi sembahyang masjid. Dan akhirnya kedengaranlah berita kematiannya yang menyebabkan seluruh penduduk Madinah berendam air mata. Perginya imam yang mulia ini yang kelihatan bergerak di Madinah tanpa bersepatu, tak berkasut. Yang Malik tidak pakai kasut, tak pakai slipper di Madinah. Orang bertanya kepadanya, Tuan Guru, kenapa tak pakai kasut, tak pakai slipper? Beliau berkata, aku tidak sanggup untuk memijak bumi yang di bawahnya bersemadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa punya perspektif dan kalkulator yang diaktifkan dalam diri, kalkulator akhirat, tuan-tuan. Dia tak nampak macam kita, dia nampak sudut yang lain. Satu hari seorang anak murid menghadiahkan kepadanya kuda. Maka Imam Malik menerima kuda tersebut dengan gembiranya, dan akhirnya kuda itu dihadiahkan kepada orang lain dengan berkata, aku tidak perlu pada kuda, aku sepatu slipper pun aku tidak pakai, apatah lagi kuda seperti ini aku tidak akan gunakan. Ambillah, engkau lebih berhak untuk menggunakan kuda ni. Bagi kita dalam suasana sekarang macam sebuah kereta mewah lah, tuan-tuan. Inilah perspektif para ulama terhadap apa yang dinyatakan tadi, keikhlasan mereka yang dimaksudkan. Siapa yang mengaibkan ulama dengan ucapan lidahnya, maka Allah akan menimpakan bala ke atasnya dengan matikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Kerana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat, berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sedihnya, yang tak terperi sakitnya. Jadi jangan kita mencabar Allah SWT, jangan kita menyakiti orang-orang berilmu, orang-orang saleh, imam-imam kita. Kalau kita berada dalam mesyuarat, ahli jawatan kuasa satu masjid sebagai contohnya, sebutlah benda-benda yang baik tentang imam. Carilah cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Dahulu ketika dia balik dari luar negeri, dia bekerja kat masjid kita sejak dia belum kahwin. Gajinya pada masa itu kita rasa 2,000 besar sangat, betapa tidak rumah kita sediakan. Sekarang anaknya dah 8 orang, dah 20 tahun dia kerja dengan kita, gaji macam tu juga, rumahnya sempit, tak mewah macam dulu dia duduk ketika dia mula-mula pulang dari Azhar. Perasan tak tuan-tuan agak? Kan? Mungkin kita tak mampu nak naikkan gaji dia. Ini sajalah tuan-tuan, saya syorkan lain. Kalau ia sesuai untuk dipakai, dipakailah. Kalau lebih baik itu, cuba amalkanlah. Saya yakin tuan-tuan ni orang baik-baik. Ada saja kenaikan ditentukan. Kita janganlah menyangkakan bahawa apa yang diberi orang kepadanya sudah mencukupi, kerana orang perlukan sesuatu yang tetap, tuan-tuan. Ini rintihan daripada sebahagian imam boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan. Memanglah rumah kita sediakan, tapi bukan itu segala-galanya. Kita perlu bagi kerakyat, bagi kepadanya kemudahan, bagi kepadanya perkara yang melegakan, menyenangkan dia, menggembirakan dia. Kerana imam ni bekerja lebih dahsyat daripada seorang doktor, tuan-tuan. Doktor kalau dia bekerja pukul 6 petang, mungkin dia balik, banyak jasa dia kepada pesakit, dia rawat, dia balik, dia tutup telefon, tak ada siapa dah boleh call dia. Mungkin ketua jawatan dia boleh call, ataupun nurse yang matron, yang tinggi agaknya, hospital bolehlah call.
Tapi seorang ustaz, kalau dia kematian pukul 3 pagi, boleh tak dia tolak telefon agaknya kalau orang call dia, Ustaz tolong Ustaz ada meninggal dunia, pukul 3 pagi dia siap. Kan jadi imam subuh pula. Kan dah petang, dah siap mandikan jenazah, nak dikebumikan, nak dihantar ke utara pula, tak ada orang nak hantar, imam juga kena hantar bawa van jenazah. Tuan-tuan tahu ke? Saya yakin tuan-tuan tahu kan. Ni bukan kat Masjid Uminun ni, ini kat mana-mana masjid lah, dekat Afrika ke kat mana ke, saja cerita-cerita tuan-tuan ni. Jadi inilah di antara peringatan-peringatan penting untuk kita faham bahawa perkara yang kita dapat lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, "Lau kana qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillahi azza wa jal." Kalaulah hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah puas daripada membaca Al-Quran. Ini kata Sayyidina Uthman yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Imam Baihaqi berkata lagi, selepas meriwayatkan ucapan ini, ketika Sayyidina Uthman wafat, mereka mendapati mushafnya itu rosak, hancur, dengan linangan air matanya, kesan koyaknya. Sayyidina Uthman bacanya dengan teliti, bersungguh-sungguh, tak pernah berhenti membaca Al-Quran. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan nak pergi ke melihat Quran ni, kami boleh bawa pergi dengan Zazan Travel di tempat namanya Uzbekistan. Quran Sayyidina Uthman ini tuan-tuan yang disimpan sampai ke hari ini, yang dikatakan merupakan Quran Sayyidina Uthman yang dibaca ketika baginda dibunuh di pemberontak, ketika baginda sedang berpuasa dan baginda membaca Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang ada pesan pada beliau supaya jangan melawan. Contohnya Abdullah bin Salam pesan padanya, jangan lawan, biar saja engkau mati dalam keadaan mati syahid, seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu sebelum. Jadi itulah yang berlaku tuan ni. Tapi beza dengan kita, Quran ni ada dalam simpanan kita, seolah-olah baru semalam kita dapat, baru semalam kita beli, bersih. Ya, itulah beza sebahagian daripada kita dengan para ulama, para salafus salih. Contohnya Sayyidina Uthman seperti ini gambarkan. Jadi tuan-tuan, setiap orang beriman menyadari bahawa keutamaan Quran tidak dapat dipisahkan, kerana Quran akan beri syafaat kepada kita di akhirat. Maka cubalah usaha untuk baca. Sekurang-kurang kadar bacaan kita seharianlah sebanyak 10 ayat. Kalau boleh baca 100 ayat, Allah hebat. Kalau boleh baca 1000 ayat, lagi hebat. Kerana dalam hadis mengatakan, man qara'a 10 ayatin fil laila lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca 10 ayat dalam seharian, malam contohnya waktu tahajud, maka dia tidak akan ditimpa penyakit ghaflah. Ghaflah ni lalai. Lalai je. Tak ambil tahu pun perkara-perkara itu. Dia tanya ajak buat, malas lah. Kenapa malas? Tak tahu nak malas. Bacalah Quran 10 ayat tu lagi, malas. Kenapa malas? Tak tahu kenapa malas. Ini namanya ghaflah tuan-tuan. Jadi siapa yang baca Al-Quran 10 ayat semalaman, dia tidak akan ditipu penyakit ghaflah. Dan siapa yang baca 100 ayat dalam seharian, malam terutamanya, dia akan ditulis sebagai qanitin. Qanitin makna orang yang kunut, orang yang taat kepada Allah. Dan siapa yang baca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin. Orang yang baca 1000 ayat, dia jadi jutawan akhirat. 1000 ayat semalaman. Mana ayat Quran ni ada berapa jumlahnya? 6236 kan? Kata Imam Asyuti, dikira oleh kebanyakan para ulama lah. Ya, pada 6236 ayat. Kalau baca 1000 ayat, maknanya 1/6 daripada Quran dapat dibaca semalaman. Orang ini akan jadi jutawan akhirat. Jadi inilah antara galakan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan panduan yang telah dikemukakan. Dia ni kena buat je tuan-tuan, tak boleh tangguh, buat saja. Jangan nanti kalau tangguh itu taswif namanya, taswif menangguh, makna tak akan buat lah. Carilah waktu untuk baca Al-Quran. Ya, baik. Jadi ribuan para ulama dan tabi'in, termasuk para ulama sufi macam Shibli, menjalankan ibadah kepada Allah dengan tekun. Mereka menekankan ibadah ini pada bulan-bulan biasa dan bulan Ramadan, baca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Imam Syafi'i dikatakan mengkhatam Al-Quran dalam setiap bulan sebanyak 30 kali. Setiap bulan datang Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali, berarti 2 kali seharian. Ada orang bertanya, macam mana pula boleh baca? Aku baca terdengkot-dengkot. Itu engkau. Orang yang dimaksudkan di sini, orang yang diberikan keberkatan oleh Allah SWT. Tuan guru yang mulia namanya Syekh Muhammad Hassan Didu, seorang ulama yang terkemuka di Mauritania, berkata, memang perkara ini merupakan keberkatan. Dia merupakan karamah yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Beliau pernah mengatakan, dia duduk di antara Zuhur hingga ke Maghrib bulan puasa dalam Masjid Nabawi itu. Seorang tuan guru yang mulia disebut namanya, duduk di situ membaca Al-Quran daripada
Zuhur sampai ke maghrib khatam, tanpa meninggalkan sedikit pun daripada hukum-hukum tajwid dalam bacaannya. Jelas, sempurna daripada Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Kita bertanya, macam mana dia boleh buat Kalau saya bagi tamsilan untuk tuan-tuan mudah faham. Saya nak pergi ke Penang, bukan musim PKP, nak pergi ke Penang dari Kuala Lumpur. Berapa jam saya ambil masa? Katalah 5 jam. Katalah seorang dia ada BMW. Apa BMW apa nama? Superbike, motosikal yang hebat. Mungkin dia boleh pergi, saya pergi 5 jam dengan kereta biasa, dia pergi dengan motosikal yang superbike itu, mungkin dia pergi 3 jam. Betul tak? Kalau orang kaya yang ada pesawat, ada private jet, parking dekat Subang, berapa jam dia naik daripada Subang pergi ke Penang? Dia tak perlu tunggu beratur panjang-panjang. Kita 2 jam sebelum flight kena pergi, dia terbang di sendiri. Anytime dia pergi, dia free, dia pergi. Pilotnya bawa, setengah jam sampai. Beza tak tuan-tuan? Setengah jam, 3 jam, 5 jam ataupun 6 jam naik kereta. Jadi jangan kita nafikan ada keberkatan yang Allah berikan kepada orang tertentu yang tidak diberikan kepada kita, kerana kotornya hati kita, bersihnya hati mereka. Maka itu perbezaan antara kita dengan mereka. Jadi Imam Syafi'i mengkhatam Quran setiap hari sekali dalam setiap bulan, melainkan Ramadan dilipat gandakan menjadi 60 kali. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini dapat beri keberkatan kepada kita. Ingat kata Imam Al-Ghazali, bila orang rajin baca Al-Quran, dia umpama senjata. Bila dia latih menggunakannya, maka dia akan manfaat waktu kecemasan. Itu sebab kata Imam Al-Ghazali, kalau para sahabat dahulu ketika mereka menangkap seorang jin syaitan yang mencuri dalam gudang kurma, tahu tak kisah ni? Dia curi kurma. Ini ditangkap. Satu hari mengatakan itu Abu Ayyub Al-Ansari, yang lain mengatakan bukan Abu Ayyub, yang lain. Tapi yang pentingnya bila dia tangkap orang itu, kali pertama, kali kedua, masih lagi orang tu minta excuse, kata kat rumahnya ada anak-anak, kelaparan. Maka tangkap kali ketiga, aku akan bawa engkau kepada Rasulullah. Kata, tolong yang bawa, aku ajar engkau satu cara yang dengannya kamu selamat daripada gangguan syaitan jin. Maka dia pun mengajarkan kepada sahabat ini yang baca Ayatul Kursi. Dan bila sahabat ni jumpa Rasulullah terus tanya, Rasulullah tahu perkara itu. Saddaqaka wa huwa kazub. Dia mengajar kepada kamu benar-benar, tapi sebenarnya dia seorang pendusta. Itulah iblis syaitan yang datang mencuri kurma. Dalam setengah riwayat kata Imam Suyuti membawakan kelebihan Ayatul Kursi itu, berkata ketika sahabat menangkap orang yang mencuri itu, terasa tangannya macam tangan anjing, macam tangan kucing, tangan berbulu seperti itu. Maknanya dia memang syaitan, jin. Jadi kenapa Quran berperanan untuk mereka tapi tak untuk kita? Macam Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyeberang sungai yang deras itu, membacakan ayat zalika taqdirul azizil alim daripada surah Yasin yang kita baca selalu, mampu menukarkan air itu menjadi sifatnya pepejal. Dalam Mustadrak Al-Hakim mengatakan seorang sahabat yang pergi merawat seorang penyakit gila yang sedang dipasungkan, diikat dalam penjara, maka dia membacakan untuknya hanya suratul Fatihah, Al-Fatihah, maka orang itu sembuh seolah-olah sebelum itu tak pernah kena penyakit, padahal dia sudah berkeadaan tak siuman sebelum itu. Penyakit yang menimpa, penyakit gila yang berlaku padanya. Orang itu baca Al-Fatihah saja, sahabat Nabi baca Al-Fatihah saja, merawat seorang yang kena penyakit sengatan binatang biasa, sembuh dia. Kenapa peranan untuk mereka tapi tak peranan untuk kita? Jawapannya kerana Al-Quran itu mesra dengan mereka, tak mesra dengan kita. Kita hanya baca Quran bila rasa ada free time. Kita hanya baca Quran bila melihat orang baca Quran. Kita baca Quran bila rasa ada kelapangan. Tapi mereka baca Al-Quran sebagaimana seekor ikan perlu kepada air. Mereka menganggap Al-Quran itu macam air bagi mereka terhadap seekor ikan, tamsilannya. Jadi tanpa air ikan tidak boleh hidup, begitu juga tanpa Quran orang-orang saleh tidak boleh hidup. Itulah jawapannya tuan-tuan. Maka plan of action kita bila mendengar kuliah ini, yang pertama sekali untuk jadi ahli Quran, kena memahami Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Memahami berarti tahu ia perutusan daripada Allah SWT. Yang kedua, mesti kita buat satu mindset kita, planning kita untuk khatam Quran, baca Quran untuk khatam. Buatlah satu planning. Sebagai contohnya, satu juzuk ada 20 muka surat, 30 juzuk ada 600 muka surat, lebih sikit. Maka targetlah, mungkin dalam sebulan ada 20 hari kita baca Al-Quran, mesti baca 200 muka surat, iaitu 10 juzuk. Satu juzuk 20 muka surat, maknanya kalau 10 juzuk ada 200 muka surat lah. Kita target untuk khatam dalam 3 bulan. Every 3 months kita khatam. Maknanya ada 4 kuarter dalam setahun kita dapat khatam Quran.
Berarti kalau satu hari kita dah baca 10 muka surat pun dah cukup. Bagi kepada 5 waktu sembahyang, cuma 2 muka surat kita baca satu waktu sembahyang. Berat ke tuan-tuan? Mesti ada planning macam tu. Yang ketiga, planning untuk tadabbur Al-Quran. Hadir ke kuliah ke, berusaha untuk faham ke, memiliki tafsir ke. Kami di Telaga Biru sedang buat kempen tafsir Munir, satu rumah satu tafsir Munir. Mudah-mudahan dengan tafsir Munir ataupun tafsir Ibnu Katsir itu memahamkan kita, mudahkan kita untuk faham. Adalah usaha kita yang giat untuk memahami kalamullah. Kerana baca terjemahannya banyak perkara yang kita tidak faham, perlu pada tafsiran sebenarnya. Kita bukannya orang Arab. Orang Arab pada hari ini pun ramai yang tidak faham Quran lagi, kerana bahasa dah berubah. Ada perubahan-perubahan tertentu dan bagai-bagai perkataan lain masuk ke dalam bahasa Arab. Mereka tidak memahami bahasa Arab dengan baik lagi. Memang jaminan Allah menjaga Quran itu terpelihara betul pada orang-orang berilmu. Kalau orang-orang itu tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu, dia tidak akan faham. Yang keempat, tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, hendaklah kita mewujudkan suasana Quran dalam rumah kita. Bagaimana? Contoh, musim PKP, anak-anak kita semua ada kat rumah contohnya. Setiap orang baca satu hari 10 muka surat. Dan dah baca 10 muka surat kat long, mari bagi pada abah tanda tangan. Tanda tangan pakai pensel ke, pakai pen ke, muka surat 10 tu betul baca, ya okey baik. Seorang lagi ibu tanda tangan. Ibu pula baca kat long dan kat ngah tanda tangan. Maka barulah hidup iklim Quran dalam rumah kita, tuan-tuan. Memang sukar untuk buat. Kerana dalam hadis mengatakan al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Memang susah. Hufatin nar bisyahawat wa hufatil jannah bil makarih. Nak menuju ke syurga memang banyak rintangan, nak menuju neraka memang banyak kesenangan. Jadi muhasabahlah diri, kenapa sibuk dengan movie, banyak masa untuk baca WhatsApp, banyak masa dampingan social media, tapi tidak ada masa untuk kalam Tuhan. Ini satu kelemahan kita, tuan-tuan. Sebab antara wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, setiap kali habis sembahyang jangan lupa amalkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu, memperbaiki amal salihku tanpa henti-henti kepadamu. Jadi cukup setakat ini, tuan-tuan. Terima kasih.